Okay guys, so ini adalah indeks Dow Jones, dan pada ketika ini Dow Jones jatuh 620 mata, sekarang berada di 23.328. So seperti yang saya katakan semalam, paras resisten adalah di paras 24,000, dan hari ini dia gagal untuk melepasi paras 24,000. So hari ini paling tinggi was at 23,600. Okey, walau bagaimanapun dia punya support adalah di paras 22,000. Jadi masih ada lagi ruangan. So boleh dikatakan dia akan range trading. Dia akan go sideways. Berapa lama dia akan go sideways, yang tu saya tak pasti. Tapi jika ditutup pada paras yang rendah hari ini, kemungkinan akan memberi kesan kepada market kita juga esok hari. So now kita akan tengok pada market kita. Okey, apakah yang menarik dengan KLCI dari sudut teknikal? Okey, hari ini KLCI naik 16 poin, ditutup di paras 1387. Okey, seperti yang saya katakan semalam, uh, untuk terus naik dia kena break dia punya resistance dekat 1370, dan hari ini dia dah tutup 1387, lebih kurang 17 mata lebih tinggi daripada paras support di 1370. Okey, dan kalau dilihat kepada RSI, okey, dilihat pada RSI juga telah melepasi the mid point, menunjukkan ada momentum buy yang kuat. Stok RSI masih lagi berada di bahagian topish, menandakan ada kemungkinan KLCI akan meneruskan kenaikan. MACD juga positif, menunjukkan trend adalah bullish. Okey, berkemungkinan dia akan meneruskan perjalanan hingga ke 1400 atau 1420 sebelum mendapat rintangan. Tidak semestinya hari ini, esok hari atau lusa, mungkin sehingga minggu hadapan dia masih ada peluang untuk try sampai ke 1420. Kemungkinan kerana telah naik untuk 3 hari berturut-turut, berkemungkinan besok akan mengalami sedikit selling pressure sebab ada yang mengambil untung. Okey, so apa yang menarik ialah saya nak juga tengok pada tentang uh, apa yang berlaku sekarang, iaitu COVID-19. Okey, jika dilihat berikut ini adalah uh, live update on coronavirus pandemic, di mana yang paling banyak affected adalah United States, dan kemudian Spain, Itali, France, Germany, UK, kemudian China, Iran, Turki dan seterusnya. Okey, Malaysia kalau dilihat sekarang ni berada di bawah. Okey, apa yang saya nak fokuskan sini adalah apa yang saya nak fokuskan tentang coronavirus pandemic ni ialah ada yang mengatakan bahawa market dalam masa 2-3 bulan akan reverse dan naik semula, dan ekonomi akan menjadi seperti sebelum ini. Cuma, dan ada juga mereka mengatakan begitu dan mengaitkan dengan SARS dan H1N1. Berbeza dengan SARS, H1N1 dan juga coronavirus ialah ketika SARS dan H1N1, dunia tak terlibat secara global, tidak semua orang yang affected. Okey, tidak semua orang yang affected. Berbanding dengan coronavirus, seluruh dunia affected. Okey, dan kalau dilihat, kalau dulu SARS dan H1N1, okey, yang terlibat, kalau tak silap saya lah, you kena check balik negara Hong Kong, kalau macam MERS is the apa, Middle Eastern. Okey, uh, certain ekonomi uh, terlibat, tapi kebanyakan ekonomi tidak terlibat. So dalam masa yang sebentar, kemudian market reverse dan naik semula. Okay, berbeza dengan coronavirus, kalau awak tengok negara yang paling teruk affected adalah United States. United States tu adalah world economy number 1, right? Then the second in the world economy is China.
right? So ekonomi dunia sekarang yang besar-besar semuanya affected, dan ia memberi kesan kepada negara-negara yang lain juga, ekonomi negara yang lain. So untuk kembali semula kepada ekonomi yang asal akan mengambil masa yang amat lama. Okey, bayangkan sekarang ni semua factory tutup, semua orang tidak bekerja, dan untuk kembali menjana balik ekonomi akan mengambil masa yang agak lama. Even sekarang ni pun coronavirus pandemic saya rasa belum selesai lagi, kan, belum peak lagi, right? So harap-harap dapat peak awal, okey, dan harap-harap dia punya graph akan flatten, okey. Tapi buat masa sekarang ni belum ada nampak yang benda ni akan berkurangan. Jadi dia punya effect toward the economy is ramai orang akan affected, banyak country yang akan affected. Okay. Sebelum ekonomi reverse, the economy akan flat dahulu. Jadi market, saya tak fikir market akan tiba-tiba akan naik semula ke paras 1800 dan membuat paras tertinggi. Kerana buat masa sekarang ni pun kalau awak tanya saya sama ada dia boleh naik melepasi 1420, okey, dan mengubah haluan untuk reverse naik ke atas pun saya rasa amat sukar, kan. Paling kuat pun dia boleh pergi sampai 1420, 50, atau tapi tak lebih daripada 1500, kemudian akan turun semula, dan penurunan yang akan datang mungkin, okey, mungkin melepasi paras 1200, dan paras support seterusnya adalah di 1100, kemudian di lebih kurang 860, 870. So basically buat masa sekarang ni, andai katalah dia reverse semula, okey, so paras berikutnya adalah sama ada paras 1350 boleh bertahan, kemudian 1300, 1300, and then paras 1200. Paras 1200 tu akan menjadi paras yang paling kritikal. Andai kata jika dia turun semula ke paras 1200 dan tak boleh bertahan, that mean kena berhati-hati. Okay. Saya tak mengatakan bahawa technical itu benar. Ni technical ni just a probability. Okay. Kemungkinan ia boleh berlaku, tapi mungkin juga tidak berlaku. Apa yang paling penting adalah awak kena defend awak punya portfolio supaya tidak mengalami kerugian. Sebab tu saya mengatakan bahawa apabila KLCI berada di paras 1400 atau 1420, jika ada untung, ambil untung dahulu, okey. Kemudian kita buat kajian selepas itu sama ada betul atau tidak dia boleh break above that 1400 level, 1420, okey. Kalau ada nampak seperti dia akan meneruskan kenaikan, ada nampak yang sokongan masih lagi kuat, okey, momentum masih lagi kuat, you can stay, you can go in back, okey, masuk semula untuk ride the wave. Okay. Kalau tidak nampak, then stay away from the market. Okay. Wait for a while sampai dia reda, okay, sampai dia touch again dia punya floor, dan bila ada nampak momentum kembali, momentum belian kembali, baru kita masuk semula. Okay. So kemungkinan market akan correction sedikit esok, dan level 1370 kena bertahan. Kalau gagal bertahan, secara personal, ni secara personal, jangan ikut saya pula. Saya melihat kalau gagal bertahan di 1370 mungkin akan jatuh semula, tapi kemungkinan para 1370 itu boleh dipertahankan, dan dia akan try to touch the resistance at 1400 or 1420 before facing another selling pressure. So whatever it is, take care of your portfolio. Okay. Make sure bila masuk market jangan rugilah, dan kalau kena cut loss lah, to protect your portfolio. Sebab di lain masa dia akan datang, bila ada peluang kita boleh masuk semula.
Okay, kalau dah loss banyak sangat nanti dah tak boleh nak masuk balik. Okay, so semoga berjaya, stay safe. Okay, so kita tengok besok market macam mana. Alright, so kalau pada saya, tema masih lagi tema COVID-19. Okay, tema masih lagi tema COVID-19, the rubber glove and everything. Minyak cuma berhati-hati, sebab walaupun dia boleh cut the supply, Arab, Russia, OPEC Plus willing to cut the supply by 10 million barrel per day. Okay, masalahnya walaupun dia kurangkan supply, demand also tak bertambah, demand also semakin kurang sebab ekonomi semua shut down, all the economy shut down. Okay, so basically bila ekonomi shut down, permintaan terhadap produk komoditi tenaga ni, energy product pun kurang. So nanti buat lagi kajian untuk melihat saham-saham mana yang ada momentum untuk meneruskan kenaikan, dan lihat sama ada dia dah sampai ke resistance dia atau tidak. Kalau dia dah sampai resistance, kalau awak ada untung, ambil untung dulu, and then tunggu dulu. Okay, jangan keluar lepas tu masuk balik immediately. Jangan gopoh. Okay, kita buat kajian. Okay, slow. Okay guys, good luck, take care.